Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kajian kami adalah kepentingan kedatangan pengaruh Timur Tengah ke atas peradaban alam Melayu. Kerajaan Timur Tengah membawa ajaran agama Islam sebagai penyebaran dakwahnya ke alam Melayu, bermula dari zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Tidak dinafikan bahawa Islam memberi banyak kesan kepada tanah air Malaysia dari segi pembangunan ekonomi, perundangan dan juga sasial. Memperkenalkan, berikut adalah barisan ahli kumpulan kami. Baiklah, mari kita teruskan dengan objektif kajian. Objektif yang pertama adalah mengenal dan menghargai perubahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam yang ada pada masa kini. Kedua, mengenal usul-usul Malaysia sebagai negara Islam pada peringkat awal. Dan ketiga, mengenal persamaan Malaysia moden dan alam Melayu dalam aspek Islamik. Soalan pertama, pada era globalisasi ini, negara Malaysia telah mencapai kemajuan yang memuaskan. Bagaimanakah kedatangan Islam mempengaruhi struktur kerajaan dan sistem pemerintahan di Malaysia? Menurut Dr. Faridah, yang merupakan Doktor Falsafah dalam pengajian Usuluddin, PhD Universiti Malaya, beliau menyatakan bahawa kedatangan agama Islam ke Tanah Melayu dahulu membawa beberapa unsur baru kepada sistem pemerintahan pada ketika itu. Contohnya, sebelum kedatangan Islam, Tanah Melayu telah mengamalkan institusi pemerintahan beraja yang dipengaruhi oleh unsur tradisi Hindu dan Buddha yang dikenali sebagai konsep Dewa Raja. Kemudian beliau menerangkan pula apa terjadi selepas kedatangan Islam. Corak institusi beraja berubah dengan masyarakat tempatan menerima agama melalui sultan-sultan sebagai pemerintah tertinggi. Sultan yang memeluk Islam dihormati sebagai Khalifatul Mukminin, mengubah teras institusi beraja kepada kepercayaan kepada Allah. Empayar agama Islam boleh dikatakan kukuh pada zaman sekarang. Hal ini dapat dibuktikan kerana di Malaysia sendiri agama Islam merupakan agama rasmi untuk negara kita. Persoalannya, bagaimanakah Islam berkembang pada peringkat awal di negara kita? Berdasarkan jawapan pakar yang telah ditemuramah oleh ahli kumpulan kami dapati bahawa jawapan untuk soalan nombor 2 ini ialah kedatangan Islam di Malaysia ini sudah ada sejak abad ke-7 hingga abad ke-14 Masihi. Agama Islam sudah pun tersebar ke negara kita dengan pelbagai faktor. Antaranya ialah Islam telah disebar dan disampaikan melalui hubungan perdagangan seperti pada era kegemilangan kerajaan Melayu Melaka. Faktor kedudukan Malaysia yang terletak di jalur perdagangan utama antara Timur Tengah, India dan China juga memainkan peranan penting dalam perkembangan penyebaran agama Islam. Pedagang-pedagang Muslim yang tiba di pelabuhan di Malaysia telah memperkenalkan agama Islam kepada penduduk setempat. Soalan ketiga, pada pandangan anda, apakah implikasi sekiranya Islam tidak tersebar ke Tanah Melayu? Menurut Cik Nurul Hidayah binti Muhammad yang merupakan seorang guru sejarah di SMK Taman Setiawangsa dan juga merupakan seorang graduan ijazah sarjana muda pendidikan sejarah UPSI, dalam temu ramah bersama beliau tempoh hari, beliau mengatakan secara ringkasnya, jika Islam tidak tersebar di Tanah Melayu, corak pemerintahan kita sekarang berkemungkinan tiada nilai-nilai Islam atau Islam mungkin bukan agama rasmi persekutuan. Seterusnya, asbab kedatangan Islam pada peringkat awal lah yang menyumbang pada perkembangan Islam hingga hari ini, yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi Tanah Melayu. Soalan keempat adalah, apakah kesan kedatangan Islam terhadap kehidupan seharian? Adakah ianya membawa perubahan besar kepada masyarakat setempat? Kedatangan Islam membawa banyak kesan kepada masyarakat kerana Islam datang bersama banyak nilai positif. Pertama sekali, dari segi akidah. Akidah masyarakat telah banyak berubah daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah. Ia memberi impak yang sangat besar kepada masyarakat. Seterusnya, dari segi ilmu pendidikan, di mana tulisan Jawi menjadi tulisan yang signifikan kerana selaras dengan tulisan Al-Quran. Pendidikan formal juga kemudiannya mula diperkenalkan di pondok-pondok dan masjid yang memberi peluang kepada masyarakat untuk mempelajari ilmu fiqh. Selain itu, dari segi adat budaya, masyarakat lebih menghormati antara satu sama lain, terutama orang yang lebih tua. Dari segi adat berpakaian juga, masyarakat memakai pakaian yang lebih sopan. Dari segi ekonomi, pengamalan riba yang diamalkan oleh masyarakat jahiliah juga telah diharamkan dan menerapkan nilai kejujuran. Hai, nama saya Lawailer, student ID 24000197.
Okey, so hari ini saya akan menerangkan soalan yang kelima. Okey, so seandainya anda berada pada era awal penyebaran Islam tersebut, adakah anda akan menerima Islam secara terbuka? Nyatakan alasan bagi jawapan yang diberikan. Okey, so soalan ini ditunjukkan untuk mengetahui adakah anda akan menerima Islam secara terbuka jika berada ketika awal penyebaran Islam dahulu. Kedatangan Islam pada masa lampau telah membawa kebaikan yang besar kepada penduduk tempatan dengan mengubah kerajaan menjadi empayar yang besar yang ni telah menunjukkan kebenaran dan keunggulan ajaran Islam. Ajaran Islam yang realistik dan sesuai dengan fitrah manusia juga telah membawa keharmonian hidup, keadilan dan penghapusan kezaliman dalam masyarakat. Penerimaan Islam sebagai jalan hidup pada awalnya mencerminkan kesedaran akan keunggulan ajaran tersebut, di mana-mana penduduk bukan Islam juga hidup aman dengan damai dalam pemerintahan Islam. Peristiwa ini telah menegaskan Islam sebagai agama yang melindungi hak semua individu. Kehadiran ulama dan cendekiawan Islam telah membawa pengetahuan dan pendidikan kepada masyarakat dan juga menarik minat untuk mendalami Islam. So, sebagai seorang dalam zaman penyebaran Islam, pasti akan saya menerima agama ini dengan tangan terbuka kerana ia menggariskan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan sosial dan keharmonian dalam masyarakat serta memperkukuh semangat keilmuan dalam komuniti setempat. Okey. So, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Alia. Saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat dibuat daripada perkongsian Dr. Farida. Kesultanan Melayu Melaka mengadopsi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai teras hukum, menyelaraskan undang-undang dengan prinsip-prinsip Islam. Islam tiba di Malaysia melalui tanah Arab atau Cina melalui pedagang dengan Selat Melaka sebagai pusat perkembangan agama. Hubungan era antara pendakwah, pedagang dengan pemerintah mempercepat penerimaan Islam. Islam pula mempengaruhi kehidupan sehari-hari termasuk akidah, undang-undang, pendidikan, budaya, ilmu dan ekonomi. Tanpa Islam, pengaruh Hindu, Buddha dan animisme masih akan dominan di tanah Melayu. Akhir sekali, ajaran Islam sejajar dengan fitrah semula jadi manusia. Ini adalah apa yang dapat disimpulkan daripada perkongsian Cikgu Hidayah. Tanpa Islam, pemerintahan dan kehidupan masyarakat mungkin berbeza dan Islam tidak menjadi agama rasmi negara. Islam mengubah kehidupan harian penduduk tempatan dengan panduan syariat Islam dalam pelbagai aspek. Setengah orang berpendapatan penerimaan Islam adalah pilihan yang tepat kerana ianya membawa kebaikan dan keamanan. Pengaruh Islam di Malaysia memberi impak dalam membentuk landscape sosiopolitik dan budaya negara hingga ke hari ini. Itu sahaja daripada Cikgu Hidayah. Setelah merungkaikan semua soalan, kita boleh bersependapat bahawa Malaysia tidak mungkin akan menjadi sebuah negara Islam jika pengaruh Timur Tengah tidak jejak ke tanah Melayu. Beruntunglah kita kerana Malaysia berpucuk dari negara Islam. Kerana itulah cara hidup yang adil dan terpelihara dijalani oleh rakyat bersama. Akhir kata, marilah kita memperingati jasa tokoh-tokoh dengan mempertahankan usaha mereka merealisasikan Malaysia. Janganlah kita mengadaptasikan budaya moden sehingga terpesong daripada ajaran yang sebenar. Sekian daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.